Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Nampak jari ya, betul? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji pada Allah Subhanahu wa taala
dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya dapatlah sama-sama kita untuk bersiaran langsung ataupun kita live pada pagi ini insya-Allah dalam ruangan ataupun dalam platform Facebook saya Ustaz Ilyas Ismail, dan juga live Instagram di IG Instagram saya dan juga Facebook saya, dan juga akan ditonton selepas ini rakan-rakan kita di YouTube, di channel YouTube saya Ustaz Ilyas Ismail, dan anda boleh tekan subscribe untuk dapatkan lagi video-video yang banyak lagi yang saya muat naik insya-Allah. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, terlebih dahulu saya nak minta untuk anda letakkan di ruangan komen tu letakkan di ruangan komen tu tajuk kita hari ni. Tolong komen sikit boleh? Saya nak tengok. Maknanya anda betul-betul dapat dengar saya dengan clear hari ni insya-Allah. Latar belakang kita pun lain hari ni, tak ada kursi kuning hari ni. Tapi insya-Allah line clear, insya-Allah line clear. Kita punya tajuk hari ni anda tolong letakkan di bawah tu. Tajuk kita ialah Aku Bukan Firaun dan Kau Bukan Musa. Itu tajuk kita ya. Aku bukan Firaun dan kau bukan Musa. Boleh anda letakkan di ruangan komen supaya saya dapat memastikan anda semua dapat ikut saya, ataupun anda memang dapat dengar saya lah dengan baiknya insya-Allah ya. Oh, ramai dah ni kawan-kawan kita yang dah masuk. Akmal Hamzah dari Jelapang Ipoh. Okey, terima kasih. Dahali Hasan Kota Kinabalu clear. Muhammad Firdaus merdunya suara ustaz. Janganlah, aduh. Ini semua kurniaan Allah. Imran Tuan Sanusi Asmadi, aku bukan Firaun, kau bukan Musa. Terima kasih. Haslina Abdullah, Muhammad Abdul Rahim, Asma Zuraida. Terima kasih. Okey, so saya dapat kepastian lah. So maknanya kawan-kawan semua telah pun dapat apa yang saya sampaikan ni insya-Allah. Baik, untuk permulaan, apakah yang saya nak cerita sebenarnya? Tajuk ni lain macam sikit sebenarnya ni pagi-pagi kita ni. Tapi sebelum tu saya nak mengucapkan ataupun kita nak berkongsi, menarik nafas lega lah kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya atas pengumuman yang telah dimaklumkan ataupun yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Semoga kita semua rakyat Malaysia dapat menarik nafas lega lah, tenang dan tidak lagi panik ataupun risau akan kewangan masing-masing. Namun bila dah dapat duit tu, berbelanjalah dengan berhemah insya-Allah. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, tajuk kita kali ni seperti yang saya sebutkan tadi, Aku Bukan Firaun dan Kau Bukan Musa. Sebenarnya fokus saya pada hari ini ialah nak berkait tentang satu sikap dalam masyarakat kita pada hari ini yang saya perhatikan nampak macam dia makin menjadi-jadi tau. Dia menjadi-jadi. Dia makin teruk pula nampak tu, iaitu perbuatan budaya menghukum orang, melabelkan orang, menghentam orang lain, pihak lain dengan hukuman ataupun label yang saya kira begitu teruk tak patut, sangat tak patut. Dia komen orang pun komen yang melampau-lampau sangat. Kawan-kawan mau perasan tak perangai macam tu? Perangai macam tu makin menjadi-jadi. Jenis menghukum orang kata munafik, kafir, murtad. Dia tu ahli neraka. Lu siapa mau cakap orang macam tu? Tak baik cakap macam tu. Sangat tak patut dan sangat tidak beradab. Kita boleh duduk menghukum orang, kita katakan orang itu dan ini semua, itu adalah perangai yang sangat-sangat dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia, kalau kawan-kawan semua perasan, rakan-rakan saya, kalau anda semua perasan, dia perangai menghukum orang, nak komen orang, nak label orang ni, dia start daripada mana? Dulu-dulu dah ada perangai-perangai ni. Cuma kalau anda perasan, bila bersemaraknya rancangan-rancangan reality ataupun reality show, pertandingan-pertandingan ni lah yang ada hakim-hakim yang pengadil-pengadil yang duk komen tu, awak tak pandai menyanyi, awak suara tak bagus, awak ini nyanyi macam katak, awak ini patut tak. Dia komen-komen kan, ataupun rancangan masak-masak ke apa, awak masak tak ada rasa.
Kan, itu sebenarnya dia macam seolah secara tak sedar. Kalau anda setuju dengan apa yang saya cakapkan ni, anda boleh komen setuju di ruangan komen. Secara tak sedar dia macam memberi satu galakan pada kita semua untuk saling nak komen setiap orang. Tak ada masalah nak komen siapa-siapa pun, asalkan komen kita tu dalam landasan adab dan kasih sayang. Tak ada masalah menegur, membetulkan, tapi jangan sampai menghukum, menghina, melaknat, apatah lagi, dan lebih teruk lagi sampai mencaci orang lain. Tak sedap makanan awak ni, teruk macam makanan kucing. Lepas tu apa lagi? Teruk lah. Awak ni muka tak ada package. Muka macam ni patut duduk dalam hutan. Amboi, sedap mulut cakap. Ini perangai perbuatan menghukum, menghina, melabel orang adalah perangai yang tak sihat sebenarnya. Malah pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang situasi orang-orang yang suka mengatakan orang itu fasik, munafik, kafir, mengkafirkan orang. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? La yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa rtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengar. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan dan tidak pula menuduh dengan kekufuran, melainkan tuduhan itu kembali balik pada orang yang mengatakan itu jika saudaranya tidak seperti itu. Kita kata orang, dia tu saya ingat dia tu fasik lah Ustaz. Tak pernah nampak. Dia memang Islam tapi nampak dia tak semayang langsung tu. Kan, Jumaat pun tak pernah nampak. Saya ingat dia fasik lah. Dia tu cakap menipu lah, janji tak buat seperti yang dia cakap lah. Dia tu mungkir janji, munafik. Nabi SAW kata, kalau orang tu sebenarnya bukan macam tu, maka kata-kata itu patah balik kepada orang yang mengatakan tu. Maknanya orang tu bukan fasik, kau cakap dia fasik, engkau yang fasik. Kau cakap orang tu munafik, padahal dia bukan munafik, kau yang munafik sebenarnya. Seolah Nabi nak ajar begitu. Hadis riwayat Bukhari, nombor hadis 6045, hadis sahih. Maka dalam ingatan ini, satu yang mengajar kita ialah tolonglah jaga mulut. Jaga mulut masing-masing. Mulut sama ada mulut yang di mulut kita ni, mulut yang di mulut. Mulut yang duduk di muka kita ni, ataupun mulut ni, jari jemari kita melalui WhatsApp, Facebook, Instagram apa semua ni. Hati-hati lah, jangan main sesedap mulut cakap. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan apa tanda manusia baik ataupun manusia yang ada iman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap yang baik-baik, ataupun tak ada apa, tak ada modal apa nak cakap, lebih baik diam. Kalau dalam bahasa WhatsApp dia panggil silent reader, senyap lagi bagus lah daripada bercakap menyakitkan hati orang. Riwayat Imam Bukhari, nombor hadis 6018. Kita ni tuan-tuan perasan tak, punyalah Allah Ta'ala Islam nak mengajar kita supaya belajar sikit jadi orang yang cakap yang perlu, lebih banyak diam. Bila? Macam kita orang lelaki-lelaki, seminggu sekali wajib kena diam. Bila? Kena diam. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat, time khutbah, kena diam. Siapa yang berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, nescaya sia-sialah pahala Jumaat dia. Siapa yang berkata-kata, walaupun nak suruh budak tu yang bising tu pun diam. Nak suruh kawan tu diam pun tak boleh. Macam mana tuan-tuan? Punya Islam nak ajar mulut ni, belajar diam sikit. Belajar untuk cakap yang patut-patut, yang seharusnya saja. Tengok, dahsyat tuan-tuan ya. Punyalah Islam mengajar kita supaya ada mulut tu biar ada insurans, mulut tu biar pergi sekolah sikit sebenarnya. Dan lebih teruk lainnya lagi, ada satu sikap lagi, iaitu kadang kita benci satu orang,
Walaupun dia buat benda baik, kita menafikan kebaikan dia. Contohlah dulu dia adalah buat perangai tak elok ke tak senonoh, kemudian dia pun dah bertaubat, kembali ke pakai jalan. Bila dia dah berubah, tobat apa semua, lepas tu dia buat benda baik, bagi sumbangan ke, bersedekah ke, tolong orang susah ke apa. Kemudian kita kata, elak dia tu munafik. Munafik dia tu kan baik sangat, nak menunjuk lah apa semua. Dan kita pun duk pergi cerita pasal dia pula kat orang lain. Perbuatan macam ni Allah Subhanahu Wa Taala tegur. Allah tegur perbuatan ini dalam Quran, iaitu dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-8. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Kata Allah, jangan kerana engkau benci sesuatu kaum mendorong engkau untuk tak berlaku adil kepadanya. Disebabkan kita benci satu orang, maka kita pun tak berlaku adil pada dia. Termasuklah apa benda yang dia buat, kita nafikan. Ataupun apa benda yang dia buat, kita anggap dia tu, alah ini menunjuk, ini munafik, ini pasik, ni semua ni. Ni apa, propa ni semua. Apa bukan, plastik, apa lagi dia panggil. Dia panggil apa? Yang sama waktu dengannya lah, nak menunjuk-nunjuk ke orang. Kan? Jadi saya ingat benda ni perlu dibendung, perangai dan sikap-sikap macam ni. Sebab bila saya tengok dalam media sosial ni, alam maya ni lagi teruk daripada alam bunian sebenarnya. Alam bunian saya tengok okey je. Bila pula ustaz pergi? Tu cerita hantu Kak Limah tu apa tu? Sri Kandi Cintaku tu Musme nyanyi tu nampak tenang, semua putih, pakai putih. Saya pun putih juga, bukanlah bunian. Putih dalam video klip tu nampak tenang. Alam maya ni teruk sungguh. Dia punya suasana dia tu seram lah. Kutuk, maki, laknat, hentam, teruk. Jadi benda ni saya ingat, kalau saya tak tegur dalam suasana sekarang tengah relax-relax ni, bila lagi saya nak tegur ni? Ni ingat, janganlah sampai kita bersikap demikian. Maka oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, apa kaitan tajuk kita ni? Mari kita tengok sikit berapa ramai dah kawan-kawan kita yang bersama-sama dah dengan kita ni pada waktu ini. Alhamdulillah, kurang lebih dah 1,600 orang yang tengah menonton kita pada ketika ini. Tolong untuk sharekan lagi saya punya link Facebook saya ni, untuk agar lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang lain yang mungkin duk saja tu, duk relax-relax tu, minta dia dengar sekejap perkongsian saya pada kali ini. Dan juga sharekan juga untuk tonton di YouTube channel saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Zahra Mastura, betul Ustaz, sekarang ramai yang tak beradab ketika berbicara, tak menghormati orang yang lebih tua juga. Memang Nur Aini Razali, setuju, perasaan benci boleh menyebabkan seseorang tidak berlaku adil. Azza Aziz, dia kata alam maya lebih dari alam bunian. Lepas tu dia buat muka smile. Terima kasih. Okey, kita sambung. Maka oleh sebab itu, kenapa tajuk ni saya berikan tajuknya ialah Aku Bukan Fir'aun dan Kau Bukan Musa. Ceritanya ialah Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rashid, satu orang khalifah juga dulu ni, yang mana beliau pernah didatangi oleh satu orang, yang mana orang tu dia datang, bahasa sekarang apa dia sembuh Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rashid ni. Dia sembuh macam mana tau? Dia macam seolah dia nak tegur lah. Dia nak tegur Khalifah Al-Ma'mun ni, Ibnu Harun Ar-Rashid ni. Dia nak tegur, tapi dia punya tegur dia semacam engkau ni zalim, engkau tak adil, engkau ni teruk, engkau ni. Memang orang kata apa, cakap lepas. Dia main lepas, dia tak ada kontrol, tak ada budi bahasa, pantun semua tak ada, bubuh dia hantam bagi. Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rashid kata, ini menarik apa yang beliau sebut rakan-rakan di Instagram saya tengah live sekarang ni, dan juga Facebook dan YouTube. Dengar baik-baik apa dia kata. Kata Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rashid, kata beliau, nasihatlah aku dengan baik. Nasihatkanlah aku dengan cara yang baik. Ni, tolong nasihatkan aku ni dengan cara yang baik. Sebab apa? Sebab Fir'aun lebih jahat daripada aku. Dan Nabi Musa lebih baik daripada engkau.
Tu cerita dia. Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid kata, dia kata apa? Ni, nak nasihat orang, nasihat ala elok sikit, ni nak bahasa mudah faham. Nasihat ala elok sikit aku ni, sebab Firaun itu lebih jahat daripada aku. Dan Nabi Musa lebih baik daripada engkau. Oh, cakap macam dia tu baik sangat, ataupun cakap aku ni macam aku ni jahat sangat macam Firaun pula cara cakap tu. Itu Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid nak mengajar kita bahawa dalam kita nak dakwah, dalam kita nak menegur, dalam kita nak menasihat, dalam kita nak membetulkan satu keadaan, tenang-tenang brother, mesti ada kasih sayang, mesti kena ada hikmah tu. Tu yang Khalifah Al-Ma'mun Ibnu Harun Ar-Rasyid kata apa? Dia bacakan ayat Quran. Dia kata, apa kata Allah Ta'ala dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sadaqallahul azim. Surah Taha ayat 44 sampai ayat 45. Kata Allah, pergilah kamu berdua Nabi Musa dan Nabi Harun menghadap Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampau dan juga dia tu seorang yang over, melampaui batas dengan kekufuran dia. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya, kalau nak ceramah dengan dia, kalau kau nak menasihati dia, maka dengan kata-kata yang lembut, semoga ia beringat atau takut. Cukup itu. Moga dia insaf atau dia takut, itu je. Kalaulah Firaun yang jahat macam tu sekalipun, Allah suruh berkata dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang paling sopan sekalipun, yang tak berapa Firaun, takkanlah kita nak bubuh semacam, takkanlah kita nak hantam sembuh macam tu. Tak boleh, tak boleh. Firaun yang teruk tu pun Allah suruh cakap dengan lembut dulu, dengan hikmah tu sebaiknya. Takkanlah kawan kita yang tak seperti Firaun itu pun kita nak cakap macam tu pada dia. Kafir, apa, munafik, fasik, kau jahat. Takkan macam tu, tak boleh. Kan? Sebab itu kalau kita lihat hikmah daripada Nabi Musa dan Nabi Harun dalam berdakwah ini sangat besar untuk kita ambil pedoman bersama. Oleh itu dengar ya, saya nak kongsikan pada rakan-rakan semua, ada beberapa pesanan saya. Okey, ada beberapa pesanan saya, mohon dicatatkan. Okey, mohon kawan-kawan semua catat dan letakkan di ruangan komen tu supaya kita semua dapat kongsikan dia punya konten isi ceramah saya ni dengan kawan-kawan kita yang mungkin baru menonton kita ya. Tolong komenkan di situ. Huzairi Yaakob dia kata, muhasabah diri, dunia sedang Allah rehatkan tanpa aktiviti manusia yang merosakkan dunia. Dengan kehadiran COVID-19 tidak Allah jadikan sesuatu dengan sia-sia, ada hikmahnya. Wallahu a'lam. Betul, kita setuju dengan apa yang Huzairi Yaakob sebut. Saya dengar ada seorang ulama daripada Allahumma salli ala Muhammad, daripada luar negara. Dia kata Allah Ta'ala sekarang ni seolah-olah nak mengajar kita supaya kita ni Quran, tahajud, apa lagi, solat, ataupun apa lagi, segala-galanya. Seolah Allah, kita kan selama ni sibuk macam-macam urusan, macam-macam lah dengan aktiviti harian kita kan, rutin kita. Tapi bila stop macam ni, semua kena stay at home, dah tak ada apa nak buat sangat, masing-masing mula baca Quran, mula mendengar ceramah, mula baca kitab, mula tengok balik pelajaran anak-anak, mula tengok itu dan ini, mula semayang berjamaah kembali semua. Jadi, yalah, bagus ada hikmahnya. Betul, saya setuju dengan sahabat kita yang komen tadi, yang letakkan di ruangan komen tersebut. Okey, sahabat-sahabat yang saya muliakan, baik, apakah saya nak pesankan supaya kita ni dalam hidup jangan jadi orang yang cepat sangat menghukum, jangan cepat sangat duk hentam orang. Pertama sekali, nombor satu, tolong ingatkan ya pada semua kawan-kawan, tolong tag pada kawan-kawan semua supaya kita dapat kongsikan tajuk kita pagi ni, aku bukan Firaun dan kau bukan Musa. Okey, jangan pula cakap tersilap type pula nanti dia type ke kawan dia, kau Firaun aku Musa, jenuh. Bukan. Okey, yang pertama sekali, nombor satu, jangan menghina para pendosa maupun orang yang bersalah. Sekali lagi saya ulang,
Jangan menghina para pendosa dan juga orang-orang yang bersalah. Sesekali jangan kau hina, jangan kau kutuk, mencerca pendosa maupun pesalah. Ada satu pesanan ulama kan, sangat membekas di jiwa lah. Dia kata apa? Jangan kita hina pendosa seolah-olah kita ni tak pernah berdosa. Bagus tu. Dia kata apa? Jangan kita hina pendosa seolah-olah kita ni tak pernah berdosa. Dalam kita duk kata kat orang, saya tengok dia tu jahat dia tu. Kan? Dia tu jahat, dia tu saya ingat dia tu tak ada harapan lah. Dia tu kalau mati tu tak tahulah apa jadi, keluar ulat kat hidung ke apa. Tengah kita bercakap orang tu tak baik ke, orang tu berdosa ke, orang apa, kita sedang bikin dosa. Betul tak? Dalam kita duk kata kat orang itu jahat apa semua, kita juga sedang jahat sebenarnya. Dalam kita kata orang tu munafik, orang tu fasik, kita sedang jadi seolah-olah nak jadi munafik, nak jadi fasik dengan perbuatan kita sendiri. Wal-ayazubillah, na'udzubillah min zalik. Ingat, janganlah duk hina. Dah orang yang berdosa itu dah memang dia dah buat, ataupun itu dah berlaku apa semua. Yang kita benci perangai dia, bukan orang dia. Yang kita benci perangai dia, yang kita kutuk sifat perangai dia tu, bukan orang dia. Kadang ada orang kita, disebabkan orang tu dia buat perangai tak elok, dia mencuri ke, buat khianat kat orang, habis dia babit semua. Dia tu jahat, ambil barang orang, hidung dah lah kembang, gemuk pula tu, kulit orang tengok. Tadi kau benci perbuatan dia, dak yang kau kait dengan hidung dia, dengan muka dia, dengan gigi dia tu, kau hentam tu pasal pula, apa kaitan? Apa kaitan gigi dia dengan perangai dia? Kan banyak orang perangai macam ni. Takut dalam kita menghina pendosa, kita sedang berdosa. Tolong orang panggil apa? Letak caption sikit ayat tu dalam ruangan komen. Dalam kita menghina pendosa, kita sedang berdosa. Tulis sikit. Dalam kita sedang menghina pendosa, kita sedang berdosa. Na'udzubillah min zalik. Ingat, yang pertama, jangan menghina pendosa maupun pesalah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajar kita supaya dalam nak menasihat orang, dalam kita nak mengajak orang ke arah kebaikan, seperti mana ayat Allah dalam surah An-Nahl ayat 125. Surah An-Nahl ayat 125. Apa kata Allah Taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan. Ila akhiril ayah, sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Serulah, berdakwahlah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berdialoglah, berbahaslah dengan mereka yang kau serukan itu dengan cara yang terbaik. Sadaqallahul azim. Okey, tengok. Daripada ayat ni, kata ulama, Allah nak mengajar kita dalam kita nak dakwah orang, menyeru orang, gunakan 3 tingkat ini. Gunakan tingkat ataupun 3 tahap dalam menyeru. Apakah 3 tahap dalam seruan ini? Yang pertama sekali, tahap dalam menyeru. Pertama sekali, golongan yang kita nak seru tu, kalau dia golongan bijak, orang cerdik, belajar tinggi, dan dia pun latar belakang ilmuan dia pun hebat, maka serulah dengan dia bil hikmah. Apa makna bil hikmah? Iaitu dengan apa? Dengan kebijaksanaan. Sama ada didatangkan dalil, sama ada dalil tu pula ataupun datangkan dia panggil apa? Scientific proven, ataupun bukti-bukti yang menyokong lagi hujah kita. Sebab dia orang cerdik. Jadi bila macam dulu kan, anda masih ingat lagi, nostalgia lah, kenangan hebat dalam sejarah Islam juga, almarhum atau Allah yarham Ahmad Didat ni kan, sangat hebat. Beliau kalau bila dia menyampaikan satu-satu syarahan dia tu, memang di kalangan saintis, doktor, engineer, orang-orang yang profesional ni, ramai terpukau, akhir masuk Islam. Ramai masuk Islam sebab hujah yang dia sampaikan tu sangat tepat, begitu bernas,
mantap sampai ke hati-hati orang yang mendengar tu. Dia kalau orang cerdik, orang yang tinggi tahap ilmu dia, jadi kita pun nak kena, cara kita tu pun kena bersesuaian dengan orang yang kita sampaikan. Kan? Lagi apa? Yang kedua, ataupun pernah disebutkan apa? Khatibun nas ala qadri uqulihim, kan? Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakaplah, berbicaralah engkau dengan manusia berdasarkan tahap pemikiran dia. Satu orang makcik kampung, tak berapa sihat. Rasa kepala dia tu pening-pening, rasa nak rebah, ya. Pergi tanya doktor, saya ni pasal apa ni, kepala jadi pening-pening, sakit kadang duduk sekejap rasa nak tidur ni, pasal apa? Doktor kata disebabkan hentakan pada medula oblongata, menyebabkan semua sistem neuron tak berhubung. Tak payahlah makcik tu dia nak tahu dia ubat apa kena makan, ataupun apa benda yang perlu dia buat, rehat ke, tidur awal, tidur cukup ke apa, itu cukup. Cakap bahasa tinggi buat apa dengan orang kampung macam tu, tak payah. Itu maknanya. Yang keduanya ialah kata ulama, iaitu serulah dengan bil mau'izatil hasanah, iaitu dengan pengajaran yang baik. Pengajaran yang baik ni pada siapa? Iaitu pada golongan yang sederhana, orang awam. Golongan sederhana, orang awam. Orang yang dia ni taklah mungkin mendalami sangat bidang agama ke, ilmunya pun tidaklah ni tinggi sangat. Tapi dalam masa yang sama, dia ni rajin pergi masjid. Ataupun kadang-kadang dalam pergi masjid tu ada buat benda tak apa elok. Orang macam ni cukup kita bagikan dia pengajaran yang baik, nasihat yang baik. Ataupun kita boleh kita sharekan kita punya perkongsian pagi ni dengan kawan-kawan yang lain. Ini pun pengajaran yang baik. Kadang kita nak berceramah, nak ulas, kurang pandai sangat. Tapi kita ada link-link dia. Ada buku agama ke, ialah perkongsian macam ni, kita share pada orang lain, kita pun dapat pahala sama. Tu yang kedua. Yang ketiganya ialah, kalau golongan degil sangat, cakap kok ni tak jadi, kok tu tak jadi, maka kata Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan, maka engkau berdialoglah, maka engkau berdebatlah dengan mereka ni semua. Kalau pok-pok orang hak jenis apa orang panggil, jenis ketegak sangat ni, itu kapla batu juga ada dodo, itu kapla batu punya orang. Jadi orang macam ni, berdebatlah dengan dia, logik, akal, berdebat, kan. Tapi dalam nak berdebat, berdialog sekalipun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan nada bahasa lenggok ayat engkau itu dengan cara yang terbaik sekali. Dengan cara yang paling baik sekali. Sebab Nabi Sulaiman alaihi salam, pernah berpesan, ya bunayya iyyaka wal miraa fa inna naf'alu qalilun wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwan. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salam? Wahai anakku, ya bunayya, wahai anakku, tinggalkanlah perdebatan, dialog, kerana ragu-ragu dan menentang, sebab manfaatnya sikit dan ia akan membangkitkan permusuhan di antara orang-orang yang bersaudara. Petikkan daripada kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Maknanya apa? Dalam kita nak berdialog, berdebat dengan orang pun, minimumkan kadarnya itu. Jangan nak berpanjangan sangat, bergaduh, berdialog ni, pasal takut lama kelamaan dia jadi nak bergaduh, kan, tentang hukum, tentang sah tak sah, boleh tak boleh, perkara-perkara furuk pula, kan, ataupun perkara yang buat boleh, tak buat pun tak apa. Duk bergaduh, duk berdebat, tak selesai masalah ni. Akhirnya bermasam muka, left group, tak pergi masjid dah. Banyak jadi macam tu. Boleh buat bincang kan benda, tengok balik pada yang asalnya apa. Kalau tiap-tiap tahun isu yang selalu duk bincang tentang jumlah rakaat solat tarawih, yang kata 8, yang kata 20, yang kata 8 dia kata sebab dia ikut Nabi, yang kata 20 yang kata 20 sebab kata nak pahala lebih. Janganlah sampai macam tu. Duk bergaduh tentang 8, 20, 28, yang tak semayang lagi ramai kat luar tu. Yang tak semayang lagi ramai. Tu yang kadang ada budak-budak ni, budak-budak nakal ni lah. Dia kata, ustaz, saya pening subuh ni sebenarnya nak kena baca kunut ke tak baca sebenarnya?
Saya pun pening lah. Ustaz ni kata kena baca kunut. Ustaz ni kata tak payah baca kunut. Lain kali saya tak semayang subuh. Tu yang ramai. Dia memang nak escapism kan. Dia nak lari daripada nak semayang tu. Dia carilah alasan mana-mana. Itu masalah. Yang pertama, jangan menghina pendosa maupun pesalah. Kita ni semua bagaikan yang duduk dalam kandang. Kata guru saya dulu, kita ni semua macam duduk dalam kandang tau. Dia kandang bukan kandang lembu ni, kandang pesalah mahkamah ni kan. Kan kalau di mahkamah kan, orang hak bersalah kan dia duduk dalam kandang. Kita ni seolah-olah ramai-ramai duduk dalam satu kandang pesalah. Seolah-olah hakimnya ibaratnya Allah Ta'ala. Hakim, ada satu hakim. Hakim yang mengadili dan yang duduk dalam kandang ni semua pesalah-pesalah ni. Semua pesalah macam-macam jenis. Salah dengan mak bapak, salah dengan mertua, salah dengan jiran, salah dengan kawan, salah dengan klien, salah dengan... Semua ada kaitan. Semua ada kaitan. Masing-masing semua bermasalah dan berdosa. Tiba-tiba hakim tu dia tanggalkan sekejap dia punya uniform hakim dia tu, sangkut di kerusi, dia pergi ke tandas ke mana. Ni contohlah nak bagi faham metafora. Dia letakkan dia punya jubah dia tu, dia pergi ke luar sekejap. Tiba-tiba dalam ramai-ramai yang duduk dalam kandang ni, ada seorang tu terlepas keluar daripada kandang tu. Dia pergi naik ke tempat hakim. Dia ambil jubah hakim tu, dia pakai. Dia pula, dia pendosa, dia pula pakai jubah hakim. Lepas tu dia pula salah, tak betul, sesat, kafir, munafik, fasik, ahli neraka. La ilaha illallah. Tengah duk bercakap tu, dia tu sendiri pendosa. Tak malu ambil tugas hakim, tak malu mengambil seolah-olah itu kerja Allah, kau boleh hukum orang. Tak patut. Memang tak patut. Perangai macam tu memang tak patut, tak malu. Berapa ramai manusia begitu. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah jangan menghukum orang. Yang pertama tadi jangan menghina, mencerca pendosa. Yang kedua, jangan menghukum orang. Hukum orang ni macam mana ustaz? Dulu pernah berlaku di zaman Bani Israel. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah cerita, baginda Nabi pernah cerita, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pernah cerita. Kata Nabi, dulu masa zaman Bani Israel ada dua orang sahabat ni. Satu orang dia ni ahli taat, ahli ibadat. Seorang lagi ahli maksiat. Ahli taat ni kerja dia taat lah kan, ibadatnya, zikir, ingat Allah apa semua. Tapi yang ahli maksiat ni kerja maksiat lah dia, buat jahat lah, itu ini macam-macam semua. Satu hari kawan dia yang ahli taat tu menasihatkan dia. Nasihat apa? Dia kata, bertobatlah engkau, kembalilah ke pakai jalan, janganlah kau lupa Tuhan. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat sobat, ingatlah akhirat. Cepat ucap astaghfirullahalazim. Tiba-tiba selit pada lagu. Dia pagi-pagi ni kena juga. Tidak, mandom habis semua. Faham tak mandom? Dia bukan Papa Dom, lain. Tuan-tuan yang dimuliakan. Cucu Pak Kasim tanya, Makcik Kiah mana? Makcik Kiah ada tak dalam komen ni? Tolong. Siapa yang ada Cik Kiah dalam ni, tolong. Ambil tentang PM sebut semalam Cik Kiah dan Cik Kiah. Tolong, siapa yang ada mak nama Kiah ke, isteri nama Kiah ke, jiran ke, mak mentua ke, besan ke, yang nama Kiah, tolong komen sekejap. Komen lah di situ, saya lah Cik Kiahnya, ataupun komen lah mak mentua saya Cik Kiah. Pakat mengaku sekarang ni. Okey. Yang keduanya, jangan menghukum orang. Zaman Bani Israel dulu, kan saya kata tadi, dua orang. Ahli taat, ahli maksiat. Ahli taat ni dia nasihatkan kawan dia. Dia kata, tinggallah kau buat benda mengarut ni semua, kau tinggalkanlah benda yang tak baik ini semua kau ni. Ahli maksiat ni tahulah, dia memang hidup bergelumang dengan jahat. Tiba datang pula nak bersyarah dengan dia berbulu telinga dia. Aduh engkau nak nasihat aku pula pagi-pagi ni apa. Dia hentam balik. Dia kata, tak payahlah, kau tak payahlah nak nasihat aku apa semua. Kau
kau pergilah dengan kau punya ibadat, kau taat kau itu, aku pedulikan aku ni. Kau jangan kisahkan aku. Suka hati aku nak jadi apa pun. Oh, macam kita kan dalam masyarakat kan ada mulut-mulut cakap macam tu. Kita nasihatkan dia elok-elok. Dia jawab senang lah. Kubur masing-masing. Kubur masing-masing. Apa lagi? Lantak aku lah. Biar lah. Ataupun dia kata apa? Alah, kalau aku buat jahat pun masuk neraka, lalah masuk syurga balik. Oh, dia ingat api neraka tu macam kawah gulai. Ha? Kawah gulai pun kau tak pernah terjatuh masuk kawah dodol lah bang. Ini api neraka tau. Cakap tu ya Allah, hai. Kan? Jadi ada orang macam tu bila kena sound macam tu, dia kata tak payahlah, kau tak payah nak kisah sangat aku ni, biarlah aku nak jadi apa pun. Yang ahli taat tu cakap elok, reply macam tu, dia balas macam tu, marahlah kawan. Dia balas balik, dia kata kau punya jenis kau ni, perangai macam kau ni memang tak ada harapan ke syurga. Kau punya sifat kau ini tak ada harapan ke syurga. Oh, dia bubuh macam tu lah. Geram. Sebab itu kawan-kawan yang saya muliakan, kita ni kalau kena hentam dengan netizen pun, kita ni kalau kena kutuk dengan kawan-kawan di internet, di Facebook, di Instagram sekalipun, jangan cepat mudah melatah. Jangan cepat mudah melatah. Lebih teruknya lagi, melatah kita, bubuh ayat Quran ke dalil apa lagi, menguatkan kegeraman kita. Jangan sesekali buat macam tu. Kita ni jangan mempergunakan ayat Allah, hadis-hadis Nabi ke jalan yang tak sepatutnya, dalam konteks yang tak sepatutnya. Jangan. Kadang kita geram. Saya faham. Ada setengah orang bila dia bersyarah, berceramah, tiba ada orang kata dia, alah ceramah bosan, ayat tu je ulang. Modal tu ya ustaz tu, buka YouTube ke, buka ceramah dia, itu je lah ayat dia. Kita geram, kita balas balik. Habis tu engkau sabar. Tenang. Bertenang, jangan bertendang. Kan, jangan kita duk nak rasa geram. Biasalah manusia kan, mulut manusia, apa yang kita boleh buat kan. Jadi ni dia Rohayu Rohayu apa ni, Cik Kiah dalam perancangan nak buka restoran. Muzani Zakaria, ustaz okey ke kalau saya nak isi nama anak Rokiah? Kau agak-agak lah bang. Aduh lagi Hendra Sidik, orang bersyukur tak sempat komplain, orang komplain tak. Bagus ayat ni. Orang bersyukur tak sempat komplain, orang komplain tak sempat bersyukur. Cantik, elok. Hashtag marilah bersyukur. Marilah bersyukur. Okey, sambung cerita. Akhirnya Bani Israel yang dua orang tu, yang ahli taat dengan ahli maksiat tu, takdir Allah dua-dua meninggal dunia. Bila dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apa jadi? Apa jadi dengan dia orang ni? Allah Taala tanya pada ahli taat, yang apa tu masuk ke orang syurga neraka ni, kau punya kerja. Engkau ada ilmu ke tentang seseorang itu akan ke syurga atau ke neraka? Kau boleh tahu ke? Kau tahu ini syurga punya orang, ini neraka punya orang. Kau tahu ke? Memang terdiam ahli taat tu. Allah yang tanya, speechless, diam tu. Lah kali Allah Ta'ala, Allah titahkan, Allah perintahkan kepada ahli taat tadi tu, kau masuk dalam neraka dengan kemurkaan aku sekarang. Kau masuk dalam neraka dengan kemurkaanku sekarang. Dan Allah bertitah, Allah berfirman pada yang maksiat tu pula, kau masuklah ke dalam syurgaku dengan rahmat aku. Masuklah engkau dalam syurgaku dengan rahmatku. Allahu Akbar. Ya Allah, kawan-kawan, seram kita ni bila dengar hadis ni, cerita daripada Nabi ni. Dia akan membangkitkan kesedaran pada kita. Apa dia? Hidup jangan cepat duk hukum orang. Jangan hukum orang. Habis tu ustaz, dia buat tak betul, tegur, betulkan, nasihatkan. Jangan hukum dia. Dia ni neraka, dia ni apa, doakan ke syurga, tak apa. Laknat punya orang, Allah benci dia. Mana? Tak boleh. Hati-hati. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Dengar baik-baik. Kawan-kawan dengar. Kata Nabi, innal abda la ya'malu fi ma yaran nasu amala ahlil jannah
wa innahu lamin ahlin nar. Oh, dengar. Hadis ni ada sambungannya lagi. Cukuplah setakat ni yang saya bacakan dulu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Sesungguhnya ada satu orang hamba manusia ini, dia beramal yang mana amalannya itu orang sekeliling semua tengok ini amalan ahli syurga. Maknanya orang sekeliling nampak dia tu beramal dengan amalan ahli syurga. Bagus ha, bagus. Bagus punya orang. Amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga. Semayang, sedekah ke, berbuat baik ke apa. Amalan ahli syurga. Akan tetapi kata Nabi, wa innahu lamin ahlin nar. Akan tetapi dia tu di kalangan ahli neraka. Walaupun korang semua nampak dia tu macam bagus, baik, oh Allah syurga lah dia, kan? Belum tentu, kita bukan tahu. Kata Nabi, akan tetapi dia tu ahli neraka. Sebab nak bagi mudah faham apa? Kita tak tahu di sebalik kita tak tahu. Dia tu siapa? Apakah amalan yang tersembunyi yang kita tak nampak? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sebab itu kadang, yalah kan, kita tengok ada setengah orang hidup dia nampak macam tu, macam ni. Tapi bila akhir-akhir hayat dia, masa dia meninggal, ramai orang semayangkan dia, ramai orang mendoakan dia, dan ramai orang cerita tentang kebaikan-kebaikan yang ramai orang tak tahu selama ni. Nampak tak? Ada setengah orang mungkin secara zahir orang tak nampak kebaikan dia, tapi ada orang dia melakukan kebaikan sembunyi-sembunyi, orang tak nampak. Dia meninggal baru orang tahu. Ya Allah, ya Allah, hebat orang-orang macam ni. Maka saya nak sebutkan apa? Jangan mudah menghukum orang. Jangan mudah menghukum orang. Ada satu cerita tahu dulu, dalam satu majlis ilmu lah yang dihadiri oleh ramai anak murid, tiba-tiba bila tok guru tu dia offer lah, dia buka soal jawab, Q&A lah, siapa-siapa nak tanya soalan apa kan. Tiba ada seorang budak ni ataupun student lah, pelajar ni, dia tanyakan satu soalan dekat tok guru tu, tuan syekh tu. Dia kata, Assalamualaikum tuan syekh, nak tanya sikit soalan lah. Nak tanya sikit soalan boleh? Nak tanya soalan? Silakan. Budak tu kata, tuan syekh, apa hukum kalau orang tu dia sengaja tak mau pergi semayang di masjid? Apa hukum kalau orang tu dia sengaja tak mau semayang lah, jangan cakap pergi masjid. Dia ni seorang yang tak mau semayang. Dia tak mau semayang. Apa hukuman untuk orang macam ni? Apa hukuman untuk orang yang tak mau semayang ni? Dan kawan dia hak tak semayang tu ada sekali dalam majlis itu, duduk dalam majlis itu sekali. Ada. Dia macam dia nak, orang panggil apa, marah anak sindir menantu. Macam tu lah, dia tak mau cakap direct. Ni kawan saya hak tak semayang ni. Dia tak mau cakap macam tu. Tapi dia cakap tu, dia nak corner pergi ke kawan dia. Faham tak? Dia nak corner pergi ke kawan dia. Dia kata, apa hukum kalau orang tak semayang? Sambil dia jeling tengok kawan dia hak tak semayang tu. Kau tengok, kau dengar jawapan Tok Syekh ni, habil engkau neraka entah paling bawah ke apa, kau kena lah nanti. Apa jawapan tuan guru ulama tersebut? Masya Allah, hebatnya. Kata tuan guru tu, untuk orang hak tak semayang ni, apa jawapan dia? Kau pegang pula macam orang Johor, pegang tangan dia, bawa dia pergi masjid. Pegang tangan dia dan bawa dia pergi masjid. Selesai masalah. Dan orang hak tanya soalan pun dia rasa macam tak puas hati. Aduh, itu jawapan dia. Macam tu, pegang tangan orang tu, bawa pergi masjid. Agak kawan hak yang tak semayang tu, padam kau nak mengena aku, kau kena dulu. Sebenarnya itulah dakwah. Dakwah ini sifatnya, kata Profesor Hamka, dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menyejukkan, bukan memojokkan. Dan dakwah itu mengajar, bukan menghajar. Itulah dakwah. Sempat tak kawan-kawan share dekat ruangan komen? Tolong. Saya kongsikan sekali lagi. Siapa sempat salin, tolong. Sekali lagi. Yang dekat YouTube pun sama, boleh tolong catatkan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu menyejukkan, bukan memojokkan. Dakwah itu mengajar, bukan menghajar.
Itu pesan daripada Profesor Buya Hamka yang sangat membekaslah di jiwa masing-masing kita bersama. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir, last. Kita nak habis dah ni. Kawan-kawan mana yang mungkin ada kawan-kawan dia yang tak tahu kita ada live pagi ni, tolong share. Tolong sangat-sangat. Tolong. Sebab perangai macam ni terlalu ramai dalam masyarakat. Kalau kita tak tolong sampaikan, saya takut ramai kawan-kawan akan lebih lalai lagi. Ni tengah free, tengah stay at home, tangan pegang handphone, laju hukum orang ni, duk hukum itu, kata ini. Tolong. Dalam rancak dia nak menghukum orang, nasihat sikit yang saya cakapkan ni, supaya dia sedar, bukanlah macam Firaun tadi, supaya dia ingat atau insaf. Itu yang sebaiknya ya. Yang ketiganya ialah jangan perasan bagus, jangan bajet bagus. Terima kasih Fahmi Omar. Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu mengajar bukan Fahmi Omar bukan mengejar. Dakwah itu mengajar bukan menghajar. Nah, okey. Yang ketiganya, jangan bajet bagus, jangan perasan bagus. Apa kata Allah dalam surah An-Najmi ayat 32? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kau menganggap diri kamu suci daripada dosa, sedangkan Allah yang tahu siapa yang lebih bertakwa. Kata Allah, jangan kau anggap kau tu bagus sangat. Jangan kau anggap dirimu suci. Mentang-mentang pagi ni semayang subuh awal, dia hentam kawan lain. Kau tengok dia tu, subuh entah kau apa ya. Kau tengok aku. Tengok, setan pandai. Yang tak bangun subuh, setan kacau. Hak yang semayang pun, setan kacau. Dia kacau macam-macam. Yang beramal baik, dikacau, dibisikkan supaya riak dan ujub. Yang tak bangun langsung, dibisikkan tak payah bangunlah. Kau bukan kerja pun hari ni, Sabtu, cuti, tidur je lah. Setan dia ikut portfolio. Dia punya tugas-tugas dia tu sesuai dengan siapa yang mangsa dia tu. Mudah-mudahan kita terselamat ya. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu kawan-kawan yang saya mulakan, jangan perasan bagus, jangan bajet bagus. Tengok orang-orang soleh dahulu. Dalam dia buat baik, dia tak pernah rasa dirinya baik. Dalam dia buat benda baik, dia tak pernah rasa dia tu baik. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin walastu minhum. Uhibbus salihin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku cinta orang-orang soleh, aku sayang orang-orang soleh, walastu minhum, walaupun aku ni bukanlah di kalangan orang-orang soleh. Ya Allah, Imam Syafi'i ikut. Imam Syafi'i, dia boleh kata dia sayang orang-orang soleh walaupun dia bukanlah di kalangan mereka, yakni orang-orang soleh. Tak soleh lagi ke Imam Syafi'i itu? Hebat, orang alim, orang zuhud, orang warak, tapi dia tak pernah anggap dirinya baik, ataupun dia tak pernah anggap dirinya sudah cukup sempurna. Sebab itu saya nak berpesan kawan-kawan saya semua di luar sana yang saya sayangi, berbuat baiklah kita, tapi jangan pernah rasa baik. Jom komen sikit dekat ruangan komen tu, saya nak tengok. Maaf ya, Siti Nur Huda Abdul Rahman, surah An-Najmi ayat 32. Surah An-Najmi ayat 32 ya, bukan 35. Okey. Terima kasih Siti Nur Huda Abdul Rahman kerana sudi untuk komen sekali. Haliza Nur, dalam buat baik jangan rasa diri tu baik. Terima kasih, cantik, cempoy. Ingat, berbuat baiklah kita. Berbuat baiklah kita. Buat baik dengan mak bapak, dengan kawan, dengan jiran, dengan ahli keluarga, dengan anak-anak, dengan staf semua. Tapi jangan pernah rasa baik. Okey? Buat baik tapi jangan pernah rasa baik. Cukup setakat ini saja dahulu. Terima kasih banyak atas perhatian kawan-kawan semua yang telah pun menonton saya melalui
Facebook, live Instagram ataupun di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official. Saya mengajak kawan-kawan, menjemput kawan-kawan semua untuk subscribe saya di YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official, kerana di situ saya akan muat naik semua video-video ceramah saya. InsyaAllah saya akan muat naik semua video-video ceramah saya di situ, sebab kawan-kawan dah lama dah minta, Ustaz buatlah channel YouTube sendiri, buatlah channel YouTube sendiri kan. Jadi saya pun fikir-fikir, inilah inisiatif yang saya nak buat. Manalah tahu kan, kita tak tahu bila kita akan pergi menghadap ilahi. Jadi kurang-kurang saya tinggalkan dunia ini dalam keadaan banyak ilmu-ilmu yang telah saya kongsikan untuk disebarluaskan, insya-Allah ya. YouTube channel saya Ustaz Ilyas Ismail Official, dan anda boleh subscribe di situ, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Jom kita akhiri pertemuan kita ni dengan doa, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, kami mohon berlindung padamu ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit gila dan penyakit kusta, dan juga penyakit-penyakit maupun wabak yang berbahaya. Ya Allah, kami berlindung padamu ya Allah. Ya Zal Jalal wal Ikram, kurniakanlah kebaikan, rahmat dan kasih sayangmu ya Allah kepada kami semua ya Allah, dan segera dicegah dan dihapuskan wabak COVID-19 yang sedang menular ini ya Allah, agar kami dapat menjalani ibadah puasa dalam bulan Ramadan nanti dengan tenangnya ya Allah, dengan meriahnya ya Allah. Masjid dan surau dapat diimarahkan seperti biasa, dapat dipenuhi seperti biasa ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Zal Jalal wal Ikram. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih semua, moga ada rezeki jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.